Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah illa aliyil azim. Summa amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan keizinannya kita dapat bersama-sama untuk berada dalam satu ruangan yang membolehkan kita mencapai redha Allah, yang boleh menyebabkan hati kita selalu mengingati Allah dan selalu dalam hati kita bertambah keimanan kita kepada Allah dan perkara-perkara sama'iyat yang lain. Moga-moga dengan pelajaran yang kita sedang hadapi ataupun pelajaran yang sedang kita pelajari menjadi satu titik tolak kepada kita untuk kita terus beramal untuk memperkukuhkan keyakinan kita kepada Allah Tuhan Rabbul Alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selalu saya ulang, bila kita membicarakan tentang akidah, bila kita kata akidah ni tuan-tuan, bilakah ia mula bertapak, bilakah dia mula wujud? Zaman Nabi SAW tak wujud lagi. Zaman Nabi SAW hanya membicarakan tentang tauhid Allah. Allah tu satu, Allah tu satu, Allah tu satu. Zaman para sahabat pun tak diperbincangkan, cuma memperdalami hal-hal percaya apa yang berkait dengan Quran dan hadis. Tapi masing-masing ada pendapat sendiri tentang benda syariat, benda fiqh. Tapi tentang tauhidnya Allah tetap sama. Bilakah ilmu akidah itu bermula? Ilmu akidah bermula selepas berlaku peristiwa perang Siffin, perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, iaitu pada khalifah yang keempat. Bila berlaku peperangan tersebut, tuan-tuan tengok, perang tu siapa dengan siapa? Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Siapa Muawiyah? Islam. Siapa Sayyidina Ali? Islam. Lepas tu macam mana yang boleh berkelahi? Yang macam mana hingga peperangan berlaku? Kerana iman, kerana dunia, tidak memandang kepada akhirat dah, kerana nak jawatan, kerana nak macam-macam. Maka disitulah bermulanya ilmu akidah tu, maka terpaksa dibukukan, terpaksa dihuraikan, terpaksa dihujah dan disyarahkan balik. Di situlah sebabnya. Tengoklah tuan-tuan, bila bermulanya Syiah waktu tu, Abdullah bin Sabah mula menyucuk jarum-jarum Syiah, jarum-jarum perpecahan. Kalaulah orang yang tak ada akidah, apa akan jadi? Nampak? Pecahlah. Sebab dia proses akidah. Ilmu akidah tak ada, tuan-tuan. Ilmu akidah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada. Anak hanya perbincangan ilmu tauhid, membincangkan bahawa Allah tu satu saja. Akidah adalah membicarakan tentang tauhid dan keimanan. Yang tu ya. Apa itu iman? Kena bicara pula tentang iman. Iman adalah membahaskan tentang Allah, membahaskan tentang nubuwah, tentang kenabian, ada dalam ni. Membahaskan tentang sam'iyat. Apa dia sam'iyat? Perkara-perkara yang kita dengar tentang hari akhirat.
Itu nama dia sam'iyat. Ada juga dia kata sebagai khaibiyat. Khaibiyat ni benda gaib. Lah apa ada dah. Sam'iyat ni ke depan. Apa akan berlaku setelah kematian kita? Sam'iyat. Contoh, adakah seseorang itu akan mencuri kalau dia tak tahu kata dia akan mati dan dia akan dihisap? Adakah dia akan mencuri? Ya, pasti dia akan mencuri. Tapi kalau dia tahu kata dia akan dihisap, dia akan dimasukkan dalam neraka, adakah dia akan mencuri? Tidak. Sebab apa? Sebab iman memandu dia. Itu nama dia ilmu akidah. Penting tak ilmu ni tuan-tuan? Teramat penting. Sebab apa? Yang boleh pandu kita. Pasal apa kita main semayang berjemaah? Sebab kita tahu kelebihan dia. Hanya iman saja yang boleh jawab. Takat jawab periksa tuan-tuan, berapakah ganjaran sembahyang jemaah? 27. Siapa pun boleh jawab. Tapi hampir tak? Iman saja. Betul? Itu perbincangan dia. Kita kadang-kadang hari ni, bukan kadang-kadang dah, kebanyakan orang hari ni dia tak bincang pun akidah. Yang dia duk bincang bab syariat, bab syariat, bab syariat, bab syariat. Dia tengok orang mayang lain pada dia kira nak kata sesat. Satu lagi tasawuf. Perbincangan dia dua benda ni je dalam hidup kita, tasawuf. Bila dia tengok lainnya pada dia hak yang dia rasa tasawuf tadi, dia kira orang tu bukan golongan dia. Orang yang ikut syariat akan menolak tasawuf, dia kata. Tak boleh, dua-dua kena buat. Sebab syariat itu perbuatan tubuh, tasawuf itu perbuatan hati. Yang tuan-tuan cari khusyuk tu tadi, khusyuk tu hati. Solat, ya kita solat. Kita sembahyang. Sah tak? Okey, dalam syariat sah sebab kita buat semua fi'li qalbi qawli. Tapi hati kita macam mana qalbi? Siapa yang tahu? Tak tahu. Orang tasawuf pula dia akan kata innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak pandang tubuh badan kamu. Allah pandang hati. Dia pergi baca dalam ilmu syariat. Dia pergi baca, tak baca ilmu syariat, dia baca ilmu tasawuf. Maksud dia kata, aku tak pakai tudung pun tak apa, aku pakai macam mana pun tak apa, Allah tengok hati. Salah faham ayat. Janji hatiku baik. Aku isap dadah ke, aku minum arak ke, hatiku baik. Siapa kata hang baik? Kalau syariat hang tak ikut. Dua-dua ni kena selari tuan-tuan. Jangan duk perasan kata betul lah, senang cerita. Pergi mengaji tasawuf, faham bab tu, Allah tidak memandang pada tubuh badan kamu, Allah pandang kepada hati kamu. Dengan buat rambut dreadlock lah. Tahu dreadlock? Hak yang tak payah mandi bertahun-tahun, naik berketul. Tu. Lepas tu dia kata pula, dia takkan semayang lagi, dia tak sampai khusyuk. Tu mak lepak noh. Ismail Arifin. Dia takkan semayang kalau dia tak sampai khusyuk. Hang kena sembahyang untuk cari khusyuk, bukan tunggu khusyuk mai baru nak sembahyang. Dia faham macam mana? Allah tak tengok sini. Allah tengok sini, Allah tak tengok tubuh kita. Kalau kita perbincangan tentang kebersihan diri dia, kalau sampai tak pernah mandi, sampai tak basuh rambut, hang tak payah yang tak pernah mandi hadas besar ke? Nampak? Dua-dua tu kena ada. Dua-dua inilah sebab apa syariat kita junjung, sebab kita percaya kepada akidah, kita percaya kepada iman. Sebab apa tasawuf pun kita junjung, sebab dia ilmu hati. Nak tahu kita tu duduk tak mana. Jangan duk tengok orang, mengaji tasawuf aja duk tengok orang. Puak ni mau ahli neraka mau ni. Harap pakai lebay lah, dia kata ni. Hantar mana? Dak aku tengok, aku tahu mata aku, hebatnya hang. Tengok diri kita tu. Waktu kita tengok orang, hinanya orang, benam hina tu dalam diri kita dulu. Yang tu baru betul tasawuf. Kalau kita tengok orang hina, kita rasa megah, itu ujub. Aku rajin pergi masjid. Tu puak tu bukan kerja. Jangan duk kata macam tu. Mana tahu akhir dia mai juga dan dia lebih hebat pada kita. Hak tu pula boleh kat geng tasawuf dia duk pakai hak tu. Aku tak pergi mayang pun aku di sisi Allah tinggi. Hang kata pula penin. Masalah dia akidah. Masalah dia kalau kita faham akidah ni tuan-tuan, kita faham diri kita, kita faham pegangan kita, selamatlah kita.
Bukan tentu kata banyaknya ibadah. Bukan kata tentu kita pakai serban sebesar manapun. Bukan tentu kata kita pakai jubah seelok manapun kita tu ahli syurga. Tetapi iman kita yang boleh menyelamatkan kita. Kalau nak kata baik ni tuan-tuan, orang bukan Islam pun baik. Hak tak kata ke orang, hak sedekah selalu ada. Sumbang sampai berjuta. Baru ni kan ada apa dia sumbangan hak yang negara apa macam tu. Tak payah cerita lah. Tu pun dia antara orang bukan Islam yang bagi banyak juga. Kan? masa menteri kewangan hak dulu tu lah. Kan? Adakah dia akan masuk syurga? Tidak. Yang akan masuk syurga sebab iman tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang sama'iyah. Itulah keyakinan kita. Kita tahu tak kita akan diazab dalam kubur? Tahu tak sempitnya kubur? Tahu tak gelapnya kubur? Teriak tuan-tuan. Benda tak nampak tapi dirasai. Rasa kena ada tasawuf. Faham? Rasa kena ada tasawuf. Macam mana nak rasa? Macam mana nak rasa? Aku tak rasa lah ngaji tasawuf. Mula-mula kita tasawuf dia akan cerita tentang hati. Apa itu ria, apa itu hasad, rupa-rupanya 10 benda yang tak elok mau dekat kita. Sabitlah kita tak pernah rasa kematian. Kita tengok kematian tiap-tiap hari, tak pernah mengajak kita. Kita tengok orang dikafankan, tak pernah menjadi pengajaran pada kita. Kita tengok orang dikebumikan, tak pernah jadi apa pun pada kita. Sebab kita ada masalah hati. Itu sebab ulama suruh mengaji ilmu ihsan, iaitu ilmu tasawuf. Dalam hal yang sama, kita mengerjakan segala apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala apa yang dilarang, iaitu melakukan syariat. Okey, faham lagi tak? Selalu saya ulang, itulah nama dia ilmu akidah. Kita sambung balik dalam kitab kita. Kalau tak silap saya muka surat 10, betul tak? Jawi 10, Rumi tak tahu. Tujuh belas. Oh, 17. Okey, 17 kesimpulan. Muka surat 17 perbincangan dan kesimpulan. Okey, yang ke-6. Okey. Ini perbincangan kita. Apa dia ilmu akidah? Okey. Yang ke-6 sambungan daripada perbincangan dan kesimpulan daripada ilmu yang telah kita pelajari, iaitu ilmu akidah. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Haji Sa'id bin Haji Ibrahim, moga-moga Allah mengampuni dosanya, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya, amin ya rabbal alamin, yantafa'u bihi ila darain. Akidah. Apa itu akidah? Ni tolong ambil tag. Kalau orang tanya apa dia ilmu akidah? Akidah iaitu dalam kurungannya aqaid iman, ikatan iman, pasak iman yang berasaskan dalil naqli, iaitu Quran dan hadis, adalah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mai daripada Quran, itulah akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baru terjadi sari dua ni. Dia baca qul huwallahu ahad. Kita faham qul tu katakan olehmu wahai Muhammad, huwa tu Allah. Huwallah, qul huwallah. Dia ni punya ta'assub pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata huwa tu Muhammad. Dia samakan. Tadi kan saya kata tadi, iman ni maksudnya tentang Allah, tauhid Allah tadi, tentang nubuwah. Nubuwah tentang kenabian lain. Nabi adalah seorang manusia biasa macam kita, cuma dia hanya ada mukjizat yang diberi kelebihan saja. Yang tu ya. Pasal apa diangkat sama dengan Allah Taala? Ni nak sambut Rabiul Awal. Dia punya agung Nabi Muhammad ni sampai dia kata tu Allah. Jaga-jaga juga. Selawat tiap-tiap hari. Saya minta maaf. Selawat tiap hari. Istighfar, zikir Allah ada tak? Pula dah. Ada golongan ni. Okey. Ada golongan ni. Kalau boleh seimbang.
Nabi SAW istighfar 70 hingga 100 kali satu hari. Nak kata selawat kat dia pun boleh. Memanglah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tapi jangan tinggal hak Allah. Semua tumbuh selawat saja pun tak jadi. Sampai tak boleh nak imbangkan punya. Bila kita tak mengaji akidah, kita tak mengaji ilmu tauhid, kita akan angkat benda lain lebih daripada hak Allah. Sebab apa? Contoh macam hari itu, Jabariyah yang saya sebut, Mu'tazilah dan sebagainya. Golongan-golongan tergelincir yang mengatakan bahawa Panadol itu penyembuh. Faham? Siapa yang menyembuhkan kesakitan kita? Allah. Panadol itu penyebab saja yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni golongan Jabariyah. Jabariyah Qadariyah. Jabariyah ni semua apa yang terjadi atas diri dia semua takluk Allah Taala. Kalau aku mencuri pun Allah Taala yang menggerakkan supaya aku mencuri. Aku berzina, Allah Taala lah. Semua Allah Taala dia. Awak yang tak menikah lagi, buat jana tak ada jodoh. Awak yang tak pergi cari. Awak tak usaha. Awak yang miskin ni jumpa belalang. Dia kata buat jana, Allah Ta'ala takdirkan aku miskin. Mana ikhtiar hang? Itu Jabariyah. Muslimin yang dirahmati Allah. Itu sekali lalu gitu ya. Kena. Yang ketujuh, akidah seseorang yang berasaskan dalil naqli Al-Quran dan hadis atau dalil akli, logik akal, adalah akidah yang sahih dan sah imannya. Dan mereka tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang muqallid. Ini orang yang tak turut buta. Orang mayang dia mayang. Allah Ta'ala apa dia tak kenal. Orang puasa dia puasa. Allah Ta'ala apa dia tak kenal. Orang buat dia buat, tapi haram dia tak kenal pun. Hang buat untuk apa? Tak tahu orang buat, aku buat. Jangan jadi macam tu. Dia panggil taklid buta. Dia mesti kena ada asas. Sebab apa semayang? Ada, saya tanya anak murid saya dulu, nak jadi Freemason, nak jadi free thinker, dia panggil. Pasal apa semayang? Dia kata exercise. Mula nak menampak tapi ingat nak orang. Puasa pasal apa? Dia diet. Asal budak ni, budak cerdik, budak MRSM, kena buang. Pilah Masuri terima. Duduk di asrama, duduk dengan saya. Saya biro agama dan biro social, orang kata akhlak ni lah. Kita akan ambil, kita akan ni tanya, ya Allah, lepas tu pergi haji buat apa? Pergi melancong, dia kata. Rupa-rupanya ayah dia jenis free thinker, seorang doktor. Maksudnya logik je. Tak tahu pun tujuan semayang sebab apa, puasa sebab apa, tak tahu. Apa hikmah puasa, tak tahu. Muslimin yang dirahmati Allah. Ni zaman tu zaman tahun awal 2000. Lah 20 dah ni tuan-tuan. Apa akan jadi pada anak-anak kita kalau free thinker macam ni? Muslimin yang dirahmati Allah. Tengok ada orang duk suka guna kun fayakun. Sikit-sikit kun fayakun. Kun fayakun kalau silap letak tempat, jaga-jaga. Okey. Apa maksud kun fayakun? Jadilah. Atas kudrat Allah, dengan kudrat kekuasaan Allah. Baik, saya nak bincang dengan tuan-tuan. Kalau dah kata Allah, dia boleh buat segala-galanya, kun fayakun. Pasal apa Allah tak lahirkan anak? Dah dia ada kuasa. Pasal apa dia tak jadikan isteri? Kalau orang Kristian tanya kita, dah Allah Maha berkuasa. Okey, jawapan dia, tak semua Allah yang kata Maha berkuasa dia mampu buat semua atas kehendak dia. Dia ada, tu sebab kena mengaji sifat 20. Ada sifat wajib dan ada sifat mustahil dan sifat harus bagi Allah. Dia nak buat apa bini? Dia nak buat apa anak? Nak buat apa? Kalau dah dia kata dia ahad seorang, buat apa? Lah ni free thinker, dia main macam-macam. Ya, nama dia guna akal. Pasal apa? Sedangkan kudrat tu Allah tu dia Maha berkuasa, dia boleh buat.
Mengaji balik sebab dia mustahil bagi dia ada dua. Dia wujud tapi bukan dua, tiga. Dia ada satu lah. Kalau tak mengaji sifat 20 macam mana? Kalau kita tak mengaji sifat 20. Merapu habis-habis. Yang kata Allah Ta'ala ada di langit, Allah Ta'ala ada tangan. Okey. Apa maksud tangan? Apa dalam bahasa Arab? Yadun, yad. Yadun. Yad. Apa dalam masa bahasa Melayu apa maksud dia? Tangan. Yadallah, apa maksud? Apa maksud? Yad maksud tangan. Kalau yadallah, tangan Allah. Allah ada tangan ke? Hangguk lah tuan-tuan. Hangguk pula dah. Mana boleh Allah ada tangan? Macam ni. Kita nak mengaji ilmu apa pun, kita nak mengaji ilmu tafsir ke, kita nak mengaji ilmu hadis ke, awal sekali ilmu kita kena ada apa dah? Ilmu akidah. Kalaulah seorang ilmu tafsir, kita pentafsir ayat, kita akidah tak betul, kita kena terjemah ayat Allah tu apa dia? Allah ada tangan. Ya, bukan takat tangan kanan, tangan kiri pun ada. Puah. Betul tak? Nampak? Maksud yadallah, bila kita dah mengaji sifat 20, apa semua mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Benda tu kita dah tahu dah. Allah takkan bergantung dengan sesuatu yang sama. Apa dah? Laika mislihi syai'. Allah sebut, aku ni tak sama dengan sesuatu yang aku buat pun, aku cipta. Maksudnya tangan tu macam dengan makhluk. Apa ada Allah ada tangan macam tu. Sampai satu tahap tuan-tuan Wahabi ni kata, Wahabi hak melampau lah. Dia kata besar Allah Ta'ala, besar Nabi Adam. Pasal apa? Dia ikut logik Nabi Adam duduk dalam syurga, hak duduk bersembang dengan Allah Ta'ala hari yang duduk tiup roh, besar mana Nabi Adam? Besar tu lah Allah Ta'ala. Puah. Okey. Bila kita dah akidah kita terpesong, maka tafsir kita akan terpesong. Jaga nah, kebanyakan asatizah pun, ustaz-ustaz, ulama-ulama pun kalau terpesong daripada akidah dia dah terpesong, semua benda dia akan terpesong. Awal hak mula dia tang akidah. Muslimin yang dirahmati Allah. Kira takut. Katalah dia bahasa Arab tak erti. Dia baca tulisan ayat Quran. Tu macam tu ayat Quran. Tak ada terjemahan. Dia ambil Google Translate. Betul. Sebiji-biji apa yang diterjemahkan. Terjemah, bukan tafsir. Itu sebab kita kena pilih pula tafsir tu daripada siapa. Siapa dia tu, akidah dia macam mana. Tuan-tuan, muslimin yang dirahmati Allah, pentingnya mengaji ilmu akidah. Kalau dengar, oh betul ke Allah macam tu? Contoh, dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut Allah turun ke langit dunia pada malam sepertiga malam. Pernah dengar hadis tu? Hadis orang yang bangun tahajud, Allah turun ke langit dunia. Sebab apa? Bila tanya orang hak pembaris ni, geng-geng hak bendui ni, betul Allah turun ke langit. Turun macam mana? Turun dengan kaki, turun macam turun tangga. Puah. Kalau orang yang ada akidah, dia tahu dia mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk. Tak ada bentuk kaki, tak ada. Allah turun macam mana? Turunnya Allah tadi bukan dengan zatnya, tetapi dengan rahmatnya. Turun rahmat, menaungi orang yang sedang bertahajud malam tu. Allah, jangan duk main terjemah tuan-tuan. Ramai dah budak-budak anak-anak kita yang duduk institusi sampai ambil PhD, duduk terjemah bulat-bulat macam tu. Balik duduk mengajar, duduk guna PhD tu, doktor tu. Tuan-tuan, yang jadi pemimpin pun ada dah. Bila kita dengar ni, Allah, kita geleng kepala. Ada yang jadi orang besar pun ada. Terjemah sebiji. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Kena ada akidah. Walaupun dia jadi kepala kita, dia jadi pengurus kita ke apakah, akidah kita tetap kena pasak. Pasak sedap, siap-siap. Dia duk kata macam tu pun, kita tetap ada akidah. Kita bukan ada masalah tentang COVID-19. Ada masalah, memang ada masalah. Tapi masalah dia tentang akidah menghadapi COVID-19. Kita ada masalah kewangan. Ya, ada masalah kewangan. Sebab itu dunia. Tapi ada masalah akidah menghadapi masalah kewangan. Tengok Allah Ta'ala bagi kita ada masalah kewangan. Apa yang kita keluar daripada mulut kita? Mengeluh.
Mengeluh ni orang yang tidak bersyukur. Kufur namanya. Tapi apa pun dia, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Allah, ya Allah, kau nak duga aku, ya Allah, aku tak mampu, ya Allah. Tapi Allah tahu. Sebab apa? Sebab Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan bagi satu ujian melainkan Allah tahu kemampuan kita. Faham tak? Maka kena redha. Bukan redha dengan tidak keluar daripada masalah belenggu tersebut. Cuba keluar. Bila dia cuba keluar, tiba-tiba sampai dia meninggal, mati kerana dia cuba keluar tadi. Kan? Syahid. Tak mau. Muslimin yang dirahmati Allah. Tak mau. Semua nak letak Allah, letak Allah. Itu Jabariyah. Semua letak pada Allah tanpa usaha. Okey. Dan yang ke-8. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu tauhid belum wujud lagi. Saya kata dah tadi. Sekalipun tauhid menjadi dasar utama, iaitu mengasaskan Allah menjadi dasar utama, mengenal Allah dan menjadi pokok ajaran Islam. Itu ya poin dia. Sembahyang tak berapa ada. Janji tanam, sabit dulu. Allah ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Yang tu je. Sembahyang tak ada lagi pada proses awal. Tapi tanam hak ni dulu. Okey, yang ke-9. Semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah mentarbiyah. Tarbiyah apa? Tarbiyah ni susah. Bila ditarbiyah dengan susah, dengan kesusahan, maka senang benda lain. Inna ma'al usri yusra. Mentarbiyah para sahabat sikap dan watak bertauhid. Macam mana sikap watak orang yang bertauhid? Jangan mengeluh, jangan kasar, akhlak kena jaga, apa semua. Akhlak itulah orang yang berakidah. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis dia, innamal bu'istu li utammima makarimul akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku diutuskan, dibangkitkan, dihidupkan, dilahirkan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itulah akidah. Nak tahu orang ada akidah, akhlak dia terjaga. Tak lagi nampak tertib lendir. Oh, tu orang akidah kan? Tak juga. Dia kena ada dalam lah jugalah. Tengok tertib lah, berjalan lah. Huluk tangan jalan. Hampir lintas jalan raya apa huluk juga. Hak tu cari mati, tuan-tuan. Punya tertib lendik. Ya, tertib lendik tu sebab apa? Sebab kita kena buat baik sesama manusia, kena hormat menghormati. Itulah sebab-sebabnya Allah utuskan para nabi supaya dijadikan sebagai ikon, dijadikan sebagai orang ikutan. Nak abang kata akhlak ni baik, akhlak ni akidah. Akhlak itulah agama. Sehingga ditanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah wahai Aisyah? Tengoklah Al-Quran. Macam mana Al-Quran, macam itulah akhlak Nabi SAW. Apa dia? Tidak ada pembohongan, nyata, jelas, haram tetap haram, halal tetap halal. Itulah akhlak. Ni duk pusing, takut jawatan hilang. Gaji sebulan 20,000. Orang tanya, Ustaz, Syekh, apa hukum kalau kata hak kita ni mampu dah 20,000 sebulan tu, orang kata velfire lagi tu. Halal. Puah. Adalah cerita tuan-tuan, tapi pasal PKP ni payah nak cerita panjang kan. Cerita seorang hamba Allah dengan raja ni. Panjang, cukup panjang. Orang petani yang boleh jawab. Ustaz semua tak berani jawab. Pasal apa tak berani jawab? Takut jawatan hilang. Itu je. Pergi tanya ustaz nu hurai macam ni. Pergi tanya ustaz ni, pergi tanya syekh nu. Sebab apa? Nak hurai sikit je. Apa tu dunia, apa tu akhirat, apa tu iman. Nak hurai hak tu lah. Jumpa dengan petani, seorang petani saja. Dia senang lah dia jawab. Apa dia tu dunia? Dunia adalah tempat yang kau tinggalkan. Duk cari buat apa lagi? Duk buat apa? Duk rumah besar, banglo buat apa? Kalau rumah di tempat ni hang nak tinggal. Pasal apa tak buat duit hak yang lebih nak buat sampai 38 juta tu, tapi sedekah. Tempat nak tinggal. Nak tinggal bang. Akhirat adalah tempat kita tinggal. Kekal baqa lillah. Tempat hak kan di sana. Tapi bila orang hadut pikir jawatan, pikir hak yang gaji ni, ada dia nak kata macam tu.
Duk kata tempat tinggal Belfire 3 biji. Tu yang nak kata pun. Ada pun kita duk bohong itu. Tak maaf tak. Duk kilah pergi kena. Nak kata tinggal dunia, dia sendiri pun kata Belfire hampir 3 biji. Nak kata tak, saya tak ingin dunia. Duk bohong apa? Kalau tuan-tuan faham, tak maaf lah kasar sikit, mungkin asatizah akan terasa. Kalau tuan-tuan kita faham, ada orang tanya kepada Abu Hasan Ash-Shazali, iaitu Tarikat Shazaliyah, apa itu zuhud? Zuhud ialah kita tidak mengejar dunia, dunia yang mengejar kita. Tapi syarat awal dia memang teruklah, kita tak kejar dunia. Yang tu maksud zuhud. Zuhud ni maksudnya tidak mengejar dunia, tiada dunia dalam hati dia. Dunia hanya ada di sini. Di sini ada akhirat. Kalau terlepas dunia, tetap ada akhirat. Tapi kalau akhirat di sini, dunia ada di sini, terlepas akhirat, tinggal dunia, mati kerah yang tu. Duk nampak tu. Umur 60 duk ligan jawatan lagi. Umur 90 duk ligan kota lagi duk. Yang ni akhirat duk tanya ni. Bukan tak buat akhirat, buat juga. Tapi hak sini dah. Duk ingat, patutnya kita umur 40, 50, 60 tang ni dah akhirat. Kata ulama, tuan-tuan, saya masuk tasawuf, nak pergi faham akidah. Kata ulama, Sulaiman yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata ulama, dia tak mau main pula dah. Kita waktu muda kita jadi khadam dunia, cari jadi khadam dunia. Waktu kita dah tak boleh buat apa, biar dunia pula jadi khadam kita. Faham tak? Macam ni. Waktu kita muda kita cari harta, sampai satu tahap, contohnya 50 lah, pencen umur apa? 62. Tunggu matilah. Okey. Tak tahulah. Ayah saya meninggal umur 62. Masa dulu tu pencen merah tahun 1990-an, pencen 50 lebih kan, 55 dah pencen dah kan. Tak apalah. 52, 62 dan lah. Ni kalau 62 pun tu tak pencen lagi ni. Cerita panjang lah. Okey, kita kata, kita cari dunia sampai umur 50. Apa yang kita ada waktu tu? Kancil. Apa yang kita ada? Honda Cup 70 tu lah. Apa yang kita ada? Rumah tu lah. Lah ni hang pula ikhmat untuk aku. Hari tu aku cari hampa, aku sampai putus horat cari hampa. Maka kancil tu kena khidmat kat kita. Bawa kita pergi masjid, bawa kita pergi tempat pengajian. Faham tak lagi? Waktu dulu kita jadi qadam mereka, cari bagi ada. Tiba-tiba Allah takdirkan kita tak boleh Velfire, kita tak boleh Mercedes, kita hanya boleh cancel. Sebut elok-elok kan, tak nak lagi nampak elok okay? Boleh kancil lah. Itulah takdir kita. Maka hari ni hanya jadi khadamku. Katalah Allah Ta'ala bagi kat kita BMW, dalam umur 40 dah ada dah BMW, dah ada dah Mercedes, segala-gala jenis, Lamborghini ke, Ferrari ke apa ke, semua dah ada. Hari ni hang kena jadi hamba aku pula. Dengan Ferrari, masjid dengan ni pergi mengaji. Nampak tak? Jangan sampai pada duk cari. Hang nak apa lagi? Ferrari dah ada. Cari. Lah. Wak macam tu. Masjid tak ada pipa pun tak ada mengaji. Faham tak? Orang kalau ada akidah, dia fikir aku takat tu ya. Nak kerja tak salah, wabtaghi fima atakallah, cari hak dunia untuk akhirat. Kita cari dunia ni pasal kita nak sedekah, bukan suruh duk megah-megah. Masjid ni hasil daripada siapa? Cari kekayaan. Tapi apa yang dia buat untuk kita? Tuan-tuan dapat, saya pun dapat. Orang yang sama. Saya rumah pada mereka bagi, tanah pada mereka bagi, kaya, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kat mereka. Tapi orang yang tidak lupa kepada akhirat. Ada orang yang kaya, nak bagi 100 ya, kena pergi mengadap dia. Geram gitu. Ustaz, mai pejabat, kita pun pergi pejabat lah. Apa masa PKP kita pun susah teruk dah. Mai pejabat, pergi pejabat, saya balik dah. Pergi pula talar rumah dia, nak naik bukit mana hala, jumpa hak ni. Kelak-kelak ni saya nak sedekah lagi kat Ustaz. 100 ya.
Ya Allah, ya Tuhan. Hang masuk bank in lah senang. Kalau takat banyak tu. Saya cerita ni kelas. Ada, tuan-tuan tengok ni. Yang tuan-tuan dapat. Tak apa-apa. Muslimin yang dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab sam'iyat. Apa dia? Dia percaya tentang apa yang Allah sebut, apa yang Rasulullah sebut tentang hari esok. Nak apa lagi? Nak beli jet pula dah. Allah. Umur 90 berapa dah? Okay. Terima kasih. Sampai. Ni tuan-tuan. Bukan kita kata dia tak ada iman, tak ada akidah. Ada. InsyaAllah. Sehingga kan seburuk-buruk, sehabis-habis iman, sedaif-daif iman, semacam kulit bawang. Tapi kulit bawang hak awal sekali, cuba pergi koyak sikit tengok. Crack dah. Bila-bila masa boleh jadi kufur. Takkan kita nak biar ke iman aku takat kulit bawang. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Semasa yang ke-9, semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah mentarbiah para sahabat sikap dan watak bertauhid dan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peribadi, akhlak Nabi, hidup Nabi, sunnah Nabi, cara Nabi adalah daripada sikap tauhid. Ni kalau kita nak perinci halus-halus ni tuan-tuan. Contohlah. Nabi menega tak? Menega. Tapi Nabi ikhlas, Nabi betul-betul menega. Tak ada ambil riba. Sehingga orang gelar dia Al-Amin. Nampak? Kita menega. Tapi ya Allah ya Tuhan, ambil kesempatan ni menangguk di akhir air yang keruh. Beli modal RM1, jual hampir RM10. Itulah riba. Lebih duduk atas kepala. Kalau takat harga RM1 tadi modal, RM1.05, RM2 boleh gagah lagi. Ni pasal apa ambil harga RM10. Orang tak ada, orang beli juga. Dia untung cepat tak? Untung cepat. Tapi itulah riba. Apa maksud riba? Riba ialah mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Tak kira. Orang terpaksa pakai kereta, mai pinjam kat saya. Berapa ribu? RM80,000. Ambil RM80,000. Tapi bayar balik RM160,000 lah. Kau ni pun nak pakai juga. Macam tu. Bego. Tak boleh ke? Kalau kita buat baik bisa mal ajil contohnya. Jual beli, bayar lebih sikit pun atas sebab proses. Jual beli, tukar nama apa semua. Yang tu ya. Faham tak? Ngaji fiqh lah. Menang cerita. Dia macam tu lah. Kalau orang fikir aku ni dah kekayaan yang aku ada, aku nak bantu orang dengan bagi pinjam tapi tanpa ada faedah. Boleh? Boleh. Pasal apa Saidina Osman kaya terus. Tak miskin pun Saidina Osman. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus yakin akhlak dalam meniaga, akhlak dalam mengajak, akhlak dalam berinteraksi dengan keluarga, akhlak itulah akidah. Muslimin yang dirahmati Allah. 10. Semangat hidup bertauhid. Semua hidup bertauhid, semua hidup berakidah. Islam berkembang ke seluruh dunia dan menguasai kuasa-kuasa besar ketika itu, iaitu Parsi di timur dan Romawi di barat. Iran, Parsi dikuasai. Bukan kerana peperangan lah. No. Kalau kita kata kita berperang, kita teroris, betul? Tak. Kita bukan berperang, kita masuk pi dakwah, masuk serapkan agama tauhid. Tiba-tiba orang yang Islam hak bawah, hak negara yang kita dah dakwah, tiba-tiba ketua-ketua dia nak hukum bunuh kat depa ni. Kita protect depa. Sebab dia telah beragama Islam. Wajib atas kita protect depa. Depa nak angkat tentera, baru kita boleh berperang. Sebab apa? Mempertahankan hak seagama. Faham tak? Bukan kata, bukan. Islam ni, tuan-tuan, pernah orang kafir tanya saya, tuan-tuan nampak di bendera Saudi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bawah tu ada apa? Adakah Islam bangun dengan pedang? Mampu. Yang tu kita nak jawab macam mana?
Saya pun tak tahu nak kata macam mana. Tapi asal panji-panji Islam memang macam tu. Sebab itu panji-panji waktu pergi perang. Menandakan bahawa la ilaha illallah kekuatan. Kuat. Kalau kita kata orang Melayu, rimau. Kan? Oh tu kuat lah tu. Singa. Maka di sini taklah bubuh gambar menatang. Sebab Nabi tak mau gambar-gambar menatang. Maka bubuh pedang. Kekuatan. Abang ada apa? Itu lambang kekuatan. Tu yang kerih dia baca tu. Apa dia maksud dia? Jawab ni Rai. Macam tu lah. Adakah UMNO raja duk pedak perang? Dah. Nak abang kata Melayu tu. Contoh tuan, ni rakaman ni. Nak jawab macam mana jenuh agak dia pun. Nak abang kata senjata tu maksudnya keberanian, ketangkasan. Tu jangan kata memang kena hak yang jenis makhluk songkela jadi Islam saja. Memang Islam perang Badar. La ilaha illallah hang berjatuh pula dah. Akidah apa dia orang ni? Tidak, Islam mempertahankan hak, bukannya berperang nak menguasai. Dengan akhlak, dengan tauhid. Bila kita kata dengan akhlak, dengan tauhid, sampai ke Romawi, sampai ke Parsi, dengan apa? Kembangkan ajaran tauhid. Kembangkan. Pi berdakwah. Cerita bab Allah. Cerita bab kerasulan. Cerita-cerita. Mereka pun dah asyhadu alla ilaha illallah sudah. Berhak kita mempertahankan mereka. Faham tak? Tu proses dia. Dengan akhlak, dengan akidah, dengan tauhid. Terus 11. Bunyi tak lagi? Lah. Boleh tak? Boleh tak? Kau nak perhabis bang? Dia mai sekali dia tak pernah perhabis okay. Dengan tertakluknya Parsi dan Romawi di bawah kuasa Islam, buku-buku yang ditemui oleh umat Islam di perpustakaan lama, di perpustakaan lama di negeri Parsi, Yunani dan lain-lainnya diterjemahkan dan dikaji isi kandungannya dengan teliti. Plato, Aristotle. Ini orang panggil falsafah Yunani, contohnya falsafah Rom, falsafah. Sebab falsafah ni kita boleh terjemahkan untuk tarik orang. Nama dia tasawuf. Tonton tengok Einstein. Tak tahu kan? Saya pun tak apa kenal. Tak kenal pun tak apa. Hak rambut kembang, hak kaji elektrik, kaji tenaga ke. Dia ada kata-kata dia. Kata-kata dia tu menyebabkan kita semangat untuk cari ilmu tu. Betul? Maka ambil kata-kata tadi yang bertepatan dengan akidah, kita guna balik. Contohnya macam Imam Ghazali ambil balik kata-kata tu. Kata-kata tu tadilah mengkreatkan bahawa, contohnya lah seni. Ayat dia kata macam, saya apa dia, contoh dia lagi. Macam kita kata orang Sarawak kata, agi hidup, agi gelaban. Apa dia pun tak tahu. Bila kita dengar hak tu pun, kita terus semangat. Hak tu sebab falsafah tu diambil balik. Falsafah, kata-kata hikmah. Contohnya, At-Ta'illah As-Sakandari yang disebut dalam kitab hikmah. Kitab hikam. Kata-kata dia tu menyebabkan kita bersemangat untuk ibadah semangat. Tapi jangan jadikan ia sebagai hukum. Sebagai kata-kata saja. Macam moto. Tahu moto? Bukan moto tu. Moto. Slogan. Moto lah. Slogan hidup kita. Bersatu bertambah mutu. Ada lagi apa lagi? Bersih cekap amanah, haram tak bersih cekap budak pun harap dia sebut saja, tapi kurang-kurangnya itulah moto dia kan. Contoh itu sebab falsafah dan slogan-slogan itu diambil balik, diterjemahkan selagi mana dia bertepatan dengan akidah, digunakan. Okey, baik. Yang ke-11 ke? Ada. Yang ke-12, buku-buku daripada pemikiran-pemikiran ahli falsafah kuno yang ditemui di perpustakaan Parsi, Yunani dan lain-lainnya merangsangkan daya pikiran umat Islam di masa itu sehingga menjadi pemikir baru dan melahirkan idea-idea baru yang tidak semuanya bersifat positif. Maksudnya lawan daripada sifat Tuhan tu, akidah lah, cerita bab akidah. Maksudnya lagi mana boleh membangkitkan semangat, kita ambil kata-kata tu, jadikan sebagai pedoman. Yang bersifat positif, ambil
Hak negatif kita tak mau. Malah terdapat juga pemikir baru itu menyesatkan akidah. Ada kadang-kadang hak yang tuan-tuan pernah baca tak karangan Hamka, falsafah hidup. Dia buat falsafah hidup dia, cara dia kenal Tuhan, cara dia beribadah apa semua. Ada orang baca-baca yang tu. Tapi jangan baca yang tu jadikan ia sebagai ilmu pedoman asal. Jadi hanya untuk semangat kita nak selam diri kita. Yang tu je. Kata-kata Imam Ghazali, kata-kata Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i kata aku boleh berhujah dengan 10 orang, dengan seorang yang ni, tapi tidak boleh berhujah dengan orang yang tak ada ilmu. Contoh kan, dia pergi bersembang dengan orang tak kerti, tak ada punca, buang masa lah. Lalah kita tanya, tom yam ke tayamum? Faham tak? Dia nak main tanya, lepas tu duk buat hujah ni. Tak ustaz, hari tu ustaz duk cerita kat saya, bila aksiden, bila masuk hospital, kita kena tom yam. Dia kata, aku tak tahu buat tom yam ni. Jenuh bersembang, jenuh berhujah dengan orang macam ni. Kata Imam Syafi'i, rupa-rupanya tayamum sebut tom yam, tak arif pun tak ketahuan hala dah. Tu pun gagah kata dia reti mo. Contoh lah. Tu kata Imam Syafi'i, boleh berhujah tapi dengan mai lah siapa pun, tapi kalau dia tak ada ilmu, buang masa je berhujah dengan orang macam ni. Duk sekat-sekat kita ustaz. Tadi ustaz kata hukum haram macam ni. Dia tak haram ustaz Kita tengok macam mana? Tengok dengan luak pendek, rambut buh kala. Duk berhujah dengan hang aku putih dengan hang juga. Tinggal buang lah. Buang masa je. Kan? Duk main hujah kita tentang hakikat, makrifat dan sebagainya. Hang niri pun tak mayang. Hakikat hang kenal Allah Ta'ala betul-betul, hakikat ni macam mana? Makrifat hang kenal yang betul-betul, makrifat ni kenal Allah tu macam mana? Allah suruh sembah dia, hang mayang pun tak. Kami bila sampai satu makam, makam pula dah. Makam yang ke-8. Bila sampai makam tu, tak payah solat dah. Hebat. Nabi sampai bengkok kaki-kaki. Sujudnya Nabi, kata Aisyah, seolah-olah macam dia tak panggung dah. Sujud segi punya lama. Rokoknya Rasulullah, seolah-olah macam tak ada dah sujud sat lagi. Tu. Habis sampai tu, sebab disebut dalam hadis kata dua rakaat Nabi SAW daripada sepertiga malam sampai masuk subuh. 2 rakaat je. Nabi baca apa? Dalam bacaan berdirinya 1 juzuk, 1 surah. Sita pun 1 surah galah. Wallahu ahad, 1 surah ya, ikhlas pun. Itu sebab saya nak masuk sikit, ada pendapat ulama mengatakan kalau kita jadi imam, kita sembahyang sendiri ke apa ke, ambil setiap rakaat 1 surah. Kita tak boleh curi mana-mana. Kalau curi ambil satu potong tak, tambah tak susun tak kena pula, 2 kali makruh. Curi ambil separuh. Lagi rakaat kedua ambil separuh, makruh hukum dah. Kata mazhab Syafi'i. Adalah lebih baik ambil 1 surah. Alam Nashrah. 1 surah. Saya nak baca Yasin. Ketak kaki belakang baca Yasin. Kenapa habis 1 rakaat? Dia tak boleh potong. Kalau potong dia akan jadi makruh. Melainkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak apa. Macam sembahyang tarawih. Pasal apa sembahyang tarawih dipotong ain, hizib kan, untuk mencukupkan 1 rakaat, satu juzuk satu malam. Itu sembahyang sunat. Sembahyang wajib, sembahyang fardu 1 rakaat 1 surah. Seeloknya. Kami pernah sembahyang dengan Syekh Nuruddin Al-Bajari, Syekhuna Abina hafizahullah, baca Yasin. Kita baru pi Mesir, dia baca Yasin, kaki getak dah. Dia baca Yasin. Dah 1 rakaat 1 surah. Betul tak ulama kita, orang tua kita buat dulu? Betul. Tengok tu imam naik baca Khuliyah, baca Khulullah, baca Alam Tarokai. Betul dah lah tu dia buat. Cuma jangan tiap-tiap hari Khulullah Khulullah lah, janganlah macam tu. Tu sebab dia orang tua-tua kita dulu ajak kita elok dah, ustaz-ustaz kita ajak dulu hafal ayat lazim, start pada wadduha, hafal. Hari ni baca wadduha, esok lepas wadduha baca Alam Nashrah, masuk waktu lain pula baca hak ni, macam ni. Maksudnya mempelbagaikan.
Jangan pula kalau falak, kalau uzbanas. Kalau falak, uzbanas. Yalah betul lah satu surah, tapi takkan laut termenung setiap hari ko ubah-ubah lah tore ke apa ke. Okey tak? Ya. Tapi kau ni petikai, oh kita nak ayat Quran, dia pergi ambil ayat Quran. Sedangkan dibahagi-bahagikan. Habis satu ayat, dia rokok dah. Tergantung tak? Kadang-kadang tergantung maksud. Betul? Ya. Maka ada ulama mengatakan makruh. Adalah lebih baik ambil satu surah pada setiap rakaat. Okey ya. Ini perbahasan tentang fiqh saja, bukan akidah. Adakah jatuh akidah? Kalau tak macam tu, tak jatuh. Okey, baik. Tadi 11. 12. Buku-buku daripada pemikiran ahli falsafah kuno yang ditemui di perpustakaan Parsi, Yunani dan lainnya meringkaskan daya pemikiran umat Islam. Boleh tambah lagi daya pemikiran umat Islam kepada bersifat positif. Ke-13. Intellectual. Alif nun ta lam ya khaf ca waw alif lam. Mati tuan-tuan. Intellectual. Okey. Intellectual Muslim, cerdik pandai Muslim ni ataupun cendekiawan. Cina dengan Cina berkawan. Dulu saya tak apa nak sebut cendekiawan. Bolehlah. Okey. Muslim, cerdik pandai Muslim dan ulama khusus pada ilmu syariat, ulama tertumpu pada ilmu agama. Intellectual, orang-orang yang ni terlebih tertumpu kepada ilmu yang manfaat tetapi bukan hal agama. Kata Imam Ghazali, disebut oleh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Sirrus Salikin, terjemah balik pada kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata apa? Ilmu ni ada dua, ilmu nafi' dengan ilmu khairun nafi'. Ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Ilmu khairun nafi', ilmu yang tidak manfaat. Tinggalkan ilmu yang khairun nafi'. Buang masa ya hidup kita atas muka bumi 40 tahun mati kerana duk ligan ilmu tak manfaat. Cari ilmu ni manfaat tak manfaat? Matematik manfaat tak? Manfaat. Kalau tak mengaji, kena tipu dengan Cina. Bahasa Inggeris manfaat tak? Orang tua-tua kalau nak tak bagi sebab apa? Hang bukan nak pergi Eropah. Dia kata bahasa kape. Tak apalah. Lah ni kita nak buka kitab depa, kita nak buka senjata depa, kita nak buka rahsia depa, kita kena ada ilmu bahasa depa. Maka manfaat. Sebab itulah Nabi SAW kata, pelajarilah jenis semua bahasa. Sebab apa? Agar kamu tidak ditipu. Kita masuk kedai Cina. Dia tengok-tengok pakai lebay, buat bodoh. Dia kata kat kawan dia, depa dua kat gelak kat kita. Yang kita kita tak tahu apa. Sial. Mampulah. Dia macam-macam kat kita. Lepas tu dia buat nada gelak-gelak dengan kita, kan nada macam orang melawak. Kita pun Tapi kalau kita tahu bahasa depa, apa? Mesia. Itulah aku tahu pun. Mesia tu Cantonese. Kalau hak dalam Mandarin tak tahulah, kan. Dia pun terkejut. Sebab apa? Sebab nampak, kita takkan ditindas kalau kita tahu bahasa dia. Kita nak mendalami ilmu engineer, ilmu sains dan sebagainya. Banyaknya depa yang tulis macam yang tadi buku-buku falsafah dan sebagainya. Kita nak mengkaji tentang fizik, kita nak kaji tentang kedoktoran. Banyaknya ditulis dalam bahasa Inggeris. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak terjemah, kita nak jadi doktor? Contoh, manfaat tak manfaat ilmu bahasa Inggeris? Bagi jadi manfaat. Maka kalau dia belajar kerana Allah, kerana nak bantu agama dia, kerana akidahnya, maka dia menjadi pahala atas dia. Dua-dua ni kena ada. Orang alim, ulama dengan intelektual kena ada. Ulama wal umara kena ada. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus okey, dengan berasaskan wahyu ilahi untuk memastikan sejauh mana kesahihan pemikiran baru tadi daripada sudut akidah dan tauhid. Ada orang hak buka kitab apa semua, buka kitab hadis, buka kitab sains, kaji, oh rupa petala langit apa semua. Adakah nak jatuh akidah dia sampai dia mengaji sains? Kalau jatuh akidah, dia kena patah balik. Contoh,
Dia kaji, dia dapat satu ubat. Maka dia kata, dia buat ubat tu sampai orang lega. Jatuh dah akidah? Jatuh. Okey. Orang boleh terbang pergi merata. Aku buat kapal terbang. Tak, dengan izin Allah juga. Nak jadi apa pun jadilah. Jadi, tak ada apa. Dia jadi anggota polis, dia jadi anggota tentera, dia ada pistol, dia ada senapang. Berani lawan. Hang berani lawan. Dia megah dengan kerana hak tu. Jatuh dah akidah? Jatuh akidah. Sebab apa? Sebab yang mematikan Allah. Tembak macam mana pun, ada orang tembak tak mati pun. Contoh kita kata, tembakan tu seperti mana? Api. Nabi Ibrahim mati tak dengan api? Tanpa izin Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, jangan. Sebab dia jadi golongan qadariyah, mengatakan makhluk boleh memberi kesan kepada makhluk. Tidak. Tu kena faham betul-betul. Jangan kita baca sains, kita jadi kod lain. Tak nak tanya tuan-tuan betul-betul ni, tuan-tuan. Betul ke manusia boleh pergi ke bulan? Dengan kuasa sains mungkin. Tapi kalau ulama pondok kata, dalam kitab kata, nak menembus langit pertama pun tak mampu oleh manusia, melainkan Nabi SAW sahaja. Sehingga ada ulama mengatakan yang pi tu bukan ke situ, tapi tempat lain. Allahualam lah, saya pun tak tahu nak kata. Tapi kita percaya kata memang bulan ada, memang Nabi biasa pi. Tapi Neil Armstrong pi, aku tak letak kata iman. Neil Armstrong pi ke bulan, ke pusing dunia tu. Yugi Gagari pusing dunia, tembak pi ya. Dulu mengaji gaklah sejarah Ustaz. Darjah 5 tahun 1985 kan. Tapi kita tak mengiktikadkanlah benda tu memang pi, tapi kita tak tahulah dia pergi ke mana. Allahualam. Tu yang hak duk pacak atas bulan. Allahualam. Kita tak menjadikan iktikad kita bahawa betul dia pacak kan. Tapi yang pastinya aku beriman bahawa Rasulullah tu tadi, Rasulullah pi tu tadi pun pi ke mana? Kalau kata pi ke langit, betul lah Allah Ta'ala di langit. Penin pula dah Wahabi kata. Tidak? Itulah kena mengaji akidah. Okey. Habis takat tu, nanti kita masuk 14. Saya nak bagi habis muka surat saya naknya. Senang saya nak tanda. Nanti kita masuk 14, tauhid sebagai intisari ajaran Islam. Nah, itulah intisari kita. Hang nak mengaji apa pun, bagi akidah tu kuat dulu. Tu sebab dulu kita dah mengaji dulu mengaji kafar, hafal rukun Islam, hafal rukun iman, hafal wujud qidam baqa mukhalafatuhu. Buat apa mau tu? Itulah akidah. Tapi bila mai kat kita duk mengaji apa benda tu, dia kata bukan ada untung apa pun. Dah, itulah intisari sebenarnya hidup sebagai hamba Allah, iaitu ilmu akidah, supaya kita ingat daripada mana kita datang, mengapa kita berada di sini dunia ni, ke mana kita akan pergi, dan apa akan terjadi setelah kita tinggalkan dunia ini. Pak tu tiap hari kena tanya diri, daripada mana kita datang. Tu sebab inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aku mai daripada Allah, maksudnya satu tempat malakut. Di sini aku duduk dan kepada Allah balik aku akan balik. Tu iman kita. Tu sebab bila jadi apa pun, tak kira lah dia aksiden ke apakah, peringatan atas diri kita dan orang yang kena aksiden tadi, mati ke musibah apa pun, allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena kata kat dia. Sebab apa? Mengembalikan akidah dia balik bahawa segala apa yang berlaku semua daripada Allah. Hang kena timpa pokok pun Allah, hang jatuh tadi pun kerana Allah, semua lah. Tu maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, okey, takat tu saja tuan-tuan. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan yang berlaku adalah kesilapan, ketelanjuran, kedaifan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli